Halo, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah, syukur. Selamat datang ke YouTube channel saya, Sang Pendakar. Alhamdulillah, syukur aku masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan waktu untuk aku terus berkongsi info yang memberi manfaat dekat hangpa melalui aku gunakan platform YouTube lah, video. Sebab kalau sebelum ni aku rajin menulis, bukan buku lah, aku tulis dekat posting dekat Facebook tu dah lama dulu time tengah-tengah rajin menulis. Dan aku sukar untuk berkongsi pemahaman aku melalui bidang penulisan sebab apa yang kita tulis tak sama dengan apa yang orang akan faham apa yang kita tulis. Sebab kadang-kadang bila orang tu mood tengah tak cantik, dia baca, dia tak faham apa yang kita cakap lah. Kalau mood dia tengah cantik, faham pula itu dia, kenapa tak faham? So mood itu sendiri mempengaruhi pemahaman melalui pembacaan dia. Dan sama juga dengan video aku. Kalau orang tu tengok kadang-kadang happy, so kalau macam aku selit-selit lawak, corner lap sikit tu, orang okey. Tapi kalau orang tengok dalam keadaan jiwa tertekan, hati tenteram, tak dapat makan KFC ke apa, wallahualam lah, aku tak tahulah. So dia kan panas kan, butuh dia ni, sembang panjang sangat, benda tak apa kan. So kita tak nak benda-benda tu. Sebab tu, sebelum mulanya video ni ada pesanan ringkas daripada pihak penaja. Right. So Alhamdulillah kali ini aku takkan bercakap pasal Grand Sub. Aku akan cakap berkenaan auto dan clutch. Sebab dia tanya aku, Syah, ada orang call aku pun busy dah, hanya aku kedai mamak main order-order. Sabar kita buat video ni fun. Aku suka buat benda yang aku suka. Jadi bila aku suka benda tu, aku lapang, aku buat. So janganlah main order-order. Tak tahu order bila nak buat terus ayat. Lain cakap, abang kalau apa ni abang tolong buat video, nampak tak beza perbezaan tolong dengan bila nak buat. Tu dia tak cantik kat situ kan. Kita akan buat bila kita lapang, kita free, kita ada benda nak tunjuk, tu je. Kan? Kepada orang yang telefon tu dia pun bergelak, kena bantai hantam aku, memang sang betul ya, dia kata. Memang sang pendakar betul. Alright. So untuk kali ni kita akan cakap benda ni berkenaan auto dengan clutch ataupun bahasa engineer dah, primary and secondary lah. So kalau kita tengok kat sini dia ada gigi-gigi dia. Dia bilah-bilah dia ada gigi-gigi dia. Dan kalau perasan dia ada dua jenis gigi yang umum kita jumpa. Satu gigi serong macam ni. Kedua gigi yang tegak-tegak. Kalau tegak-tegak tu macam motor ES5 punya gigi lah. Kan? Gigi auto dengan clutch. Kalau tengok ni motor Modena Chris 110 ataupun code engine AN110. So gigi dia serong lah. Dan secara umumnya ramai yang aku jumpa semua bercakap benda yang sama, yang mana gigi yang tegak tu lebih cepat acceleration dia berbanding dengan gigi yang serong. Sebab aku pun mungkin nampak faham lah, gigi tegak tu dia bagi tu ya, ibarat ada power tumbuk-tumbuk laju-laju. Sedangkan yang ni sebelum tumbuk berkenalan dulu, lebih rapat, jadi tenaga tu lebih kekal lama lah kalau nak banding dengan gigi yang tegak tu lah. Itu dari segi istilah, dari segi bentuk tu sendiri, daya bentuk tu memberi tenaga lah. Ya, ini dia berkenalan lebih lama, jadi hubungan mereka lebih kekal lama lah kalau nak banding dengan yang gigi tegak tu lah. Right, so hari ni kita akan cakap berkenaan benda ni lah. Kita akan cuba kupas, macam canggih sangat. Kita akan cuba kupas secara peribadi, pandangan aku secara peribadi, untuk supaya orang yang tak tahu lebih tahu, yang dah tahu mungkin boleh tambah-tambah supaya lebih tahu, dan supaya tak ada yang buat kepala tahu lah sebenarnya. Supaya tak nak tengok, sebab kat Facebook aku dah tengok banyak yang buat kepala tahu kan. Tukar ni tak ada efek pun, buang duit je. Jangan kau salahkan orang. Jangan salahkan orang dan barang bila motor hang buat tu tak jadi. Tak betul. Tak betul. Bila hang tukar barang, dia akan berubah. Yang tak berubah bila hang tukar set mirror. Set mirror standard bentuk bulat. Tukar set mirror tajam. Kenapa dia lagi aerodinamik bang? Saya dah tiup dengan asap vape. Saya nampak pergolakan udara tu lebih cantik. Dia punya laluan dia berbanding dengan set mirror standard. Tu memang aku ambil kelas ni, baling kat kepala kau lah. Tahu kau alam apa dah tuan. Right, so kali ni kita akan tunjuk kat hampa. Kita akan pula, mana ada kita, aku je. Aku akan tunjuk kat hampa cara macam mana nak kira gigi ni. Sebab ada orang tanya aku, bang, dia ada ratio. Adalah, macam mana nak tahu ratio? Kira lah. Macam mana nak kira? Masya Allah. Macam mana nak kira? Dia jawab kat aku. Aku pun terus bagi blue tick je baru mampu. So kali ni aku akan tunjuk lah macam mana nak kira. Supaya tak pening lah kan. Right, jom. Kita akan pergi lebih lanjut kat sini. Right, jom. Okay, so pertama-tamanya sebelum kita nak kira, kita perlukan main campak ni tu, whiteboard, marker, jatuh, marker, dan juga secantiknya kita kena ada liquid paper. Kalau siapa yang dah lama berhenti sekolah, aku kenal kat hampa. Perkenalkan ini dah apa tulis ni, correction pen ataupun kita panggil liquid paper lah. Untuk apa? Apa tujuan liquid paper ni? Supaya kita tak mabuk ketum sewaktu kira gigi-gigi ratio dia, gigi-gigi primary dengan ni yang banyak lah, yang banyak. Okey, so mula-mula kat sini kita ada ni sub auto motor Chris standard. So aku tulis kat situ standard. So macam mana aku kira tau? Aku kira, ya kira mestilah 1 2 3 kan. Tapi aku guna marker ni untuk menentukan yang mana titik mula aku kira. Supaya aku tak pening. So kat sini kita kira 1. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Setiap kali 10 aku tanda. So dah 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So yang gigi standard berjumlah 21. So tulis kat sini. Sebab kita nak buat beza kan. So kita tulis sini standard. Tak nampak standard 21T. Tu belah kelas dia. Belah auto dia. So belah standard dia pula. Standard dia yang suka pening sebenarnya sebab dia banyak kan. Sama juga kaedah aku. Kaedah aku sama je. Aku marking untuk tentukan mana titik mula aku. Lepas tu aku start kira. So sini start tanda tu dah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, setiap kali 10 aku tanda. Mengapa kalau hang teruskan kira, terus kira separuh, awet call pula. Abang kata nak datang ambil ayam, tipu, lipat, kita putus, kelas dah. Mabuk, pening, tak boleh kira dah. Masalah kan. So sini dah 10, kira lagi. Kira balik sebelah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So setiap 10 tu korang tanda terus. Kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama je. Teruskan lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak? Setiap 10. 7, 8, 9, 10. Banyak pula dah. 10. 1, 2, 3, 4. So kat sini kita boleh dapat apa? Sini kosong. 10. 1. Ni 20. Sini 30. Sini 40. Sini 50. Sini 60. So 60 tambah 4. Kita dapat 64. So tulis kat sini 64. 64. Bukan 69 lah. 64. So selesai untuk yang standard. Ni standard. Lepas tu kita ada yang type R. Racing Performance Amah. Ni type R. So aku tulis racing lah. So apa beza dia? Bukan sekadar ada yang ni. Hak ni kita racing punya. Kita standard kita sumpah jadi racing. Hak ni performance kan. So kat performance ni pula kita tulis R lah bagi nampak jelas sikit. Racing. Kurang situ lah. Okay, yang racing ni samalah. Kita kira apa? Kiralah jumlah gigi-gigi ni. So 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kat sini. So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. So sini 10, 10, 20. Nampak tak beza dah? Dah beza dah kat sini. Dah beza dah. So ni yang racing, sini 20. Atas tadi apa? 21. Sekarang ni dia 20. Kurang 1 gigi. Mungkin gigi dia dah kena cabut ataupun dia bergaduh, berbuat awet ke, patah sebatang gigi kena tumbuk. Right, so sini pun sama. Ni type R, racing. Sama juga. Tanda kat sini. Kira je. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kalau siapa yang duduk liquid tu untuk apa sang? Ni guna dia, tengok. 6, 7, 8, 9, 10. Ini video skip, patut tak faham tanya. Sedangkan dah tunjuk tu yang panas tu. 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita tak tunjuk tak apa, kau kata tak tunjuk. Ni dah tunjuk dah. 6, 7, 8, 9, 10. Hari ni kita belajar kira-kira ya kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni pun 3, 5, 7, 8, 9, 10. Tak cukup dah. Okay, so sini 1 lah, 10 lah, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Itu ni lebih. 1, 2, 3, 4, 5. 60 tambah 5. 65. So, tulis kat sini. 65. Nampak tak beza dia? Tadi sini 21. Sekarang ni dia turun semata. Sini 64. Sini naik semata. Nampak beza? Dan kita akan pergi ke whiteboard. Cara kira ratio dia dan cara kerja dia lah macam mana. Right, jom. Alright, so tadi kita dah kira. Aku dah tunjuk. Dan mungkin ada yang cuba ikut aku kira 1, 2, 3 tu kan. Kita kira kita dapat standard dia 21, 64. Racing ataupun aftermarket apa semua tak kisahlah kau punya sebut apa. 20, 65 kan. Itu jumlah gigi-gigi yang kita dapat. Yang mana gigi je lah kan. Gigi macam mana rupa tu wallahualam lah. Gigi rongak ke, makan coklat banyak zaman kecil-kecil kan. Pulang lah. Right, so gigi-gigi ni dia ada nombor, dia ada beza. Jadi apa perbezaan dia dekat motor? Sebelum kita sembang lebih ketum dekat situ kan, aku akan cuba kongsi lah pandangan peribadi aku.
First sekali kita nak tahu cara kerja auto dengan class ni kan. Kalau kita kira yang ratio tu, ni head block. Ni grand sub, tepi ke sini lah kan. Ni gigi auto, sini gigi clutch. Kan? Auto dengan clutch lebih kurang lah. Nampak tak tulisan tu? Dah lah tulisan tak semegah macam orang dia. Kan? Right. So ini head block, sini adalah auto dengan clutch. Aku ada buat video cara cari top speed melalui ratio, betul? Nah, dan bila kita tukar gigi tu, automatik kat sini pun berubah. Sebab apa? Dekat sini adalah pertama sekali tenaga RPM kita nak diguna pakai. Berapa RPM kita nak guna? Berapa tamak je kat sini nak bolot sampai nak share kat mana airliner yang mana kita ada gear 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita ada sprocket depan, sprocket belakang, baru sampai ke tayar. Nampak tak? Sini bapak sekala bapak ni. Ni kira mak bapak ni. Mak ke abah ke hijau apa semua ni dekat sini ni. So tenaga yang dihasilkan daripada head block first kali akan diterima oleh auto dan clutch. Depa ni yang audit nak bagi kat geng 1 2 3 4 ni berapa kita nak bedak. Kan? Sekarang ni auto dapat duit. Auto dapat dana. Sembang dengan clutch. Ni macam mana kira ni? Kan? Anak hang dah berapa? Anak aku dah 4 weh. Kita bagi takat ni cukup lah. So dekat sini yang pertama nak hilang tenaga kita, RPM kita. So dekat sini yang akan lagi cepat daya acceleration kita, daya motor tu keluar, kasar tak kasar, ataupun semakin lambat. Dia akan cepat dengan lambat. Dua tu je. Jarang nak dapat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni jarang ni. Tengah-tengah ni benda yang rare. Susah nak dapat tu. Susah kan. Cepat dengan lambat. Tu je. Cepat dengan lambat. Right. Sebab head block kita menghasilkan tenaga. Crankshaft kita berputar hasil daripada lejang kuasa, lejang letupan. So tenaga tu, dia pusing tu bukan setakat pusing, dia buat tenaga. Sebab tenaga tu hasil daripada force tu. Force, F-O-R-C-E, force. So force tu turun tu bagi daya. Daya tu pula akan sampai kat auto dengan clutch. So kat sini akan pertama sekali hilang RPM kita. Contoh RPM 10,000 pergi ke auto clutch kita tukar ratio, dia akan berubah. Yang mana berbanyak berubah tak kira, aku akan tunjuk kat hamba lah perubahan dia secara nyata dan realitinya dekat situ kan. Jadi kita akan tunjuk dulu, kita akan kira, aku akan kira, sama-sama kita akan tengok aku punya calculation. Okay, so secara pandangan ringkas nampak cara kerja dia. Dia yang pertama sekali akan bedak-bedak tenaga tu lah kan. Sekarang ni dana dah turun, kat anak beranak nak bagi berapa, don tu nak dapat berapa. Kalau tema politik kan, don ni berapa, daerah ni berapa, depa lu auto dengan class ni lah. So macam mana jalan kira auto dengan clutch? Okey, kalau kita nak kira secara ratio, kita akan belakang bahagi depan, yang mana gigi clutch. Gigi clutch yang lebih besar, agak bulat kat situ, gigi clutch. Dengan yang kecil ni, auto. Jarang kira kalau nak kita kira ratio yang normal, kita kena kira belakang bahagi depan. Sama macam sprocket belakang bahagi depan. So sekarang ni clutch 64, so bahagi 2. Jadi 64 bahagi 2, bahagi 21, kita akan dapat jawapan menggunakan otak handset. So 64 bahagi 21, kita akan dapat 3.04. Sini pula 65 dengan 20 lah. 65 bahagi 20, kita akan dapat 3.25. Okay. Nampak perbezaan dia? Yang tanya, Sam, mana kau dapat ni Sam 20 ni? Tadi kira siapa suruh skip? Itu masalah tu. Kan? Macam mana pula kau dapat kira ni Sam? Ni dah tunjuk jalan kira. Belakang bagi depan, clutch bagi auto. Sama macam kira sprocket. Macam mana korang kira ratio sprocket? Macam ni lah. Tapi apa yang kita nak kena faham dengan nombor ni? Sama dengan kiraan ratio sprocket. Jawapan dia sama dengan ratio sprocket, sama dengan ratio gearbox. Semakin tinggi nombor ni, semakin cepat tenaga tu diguna pakai dan habis lah. Maksudnya tamak ni jenis boros ni orang boros ni. Kalau buat pembelajaran ni orang boros kan. Kalau 1000 ni 2 hari habis. Kalau yang ni 3.04 dia slow sikit. Seminggu tu tahan, 1000 tu tahan seminggu setengah. Yang ni bagi 1000 tahan 2 hari, ni tahan seminggu. Ni 2 hari, ni seminggu. Jadi ni lebih jimat lah. Maksud kata, yang ni daya tenaga yang hasil daripada head block tu kan. Contoh RPM head block 10,000, turun pergi auto clutch, dia ni yang pelarap tu. Ni pelarap habis tu. Maksudnya daya acceleration tu, daya tenaga motor kita nak keluar starting tu memang cepat gila dia pakai. Sampai habis bajet tu. Bajet RM1,000. Sampai habis dia lah tu, kering 1000 ni. Telefon bapak duit habis bapak.
Tak boleh, bapak tak ada duit. Bapak makcik cantik, dapat duit lagi. Kan? Kalau nak compare dengan yang ni, 3.04. 3.04 ni dia agak berjimat cermat. Hampir berapa persen ni? Mungkin kot 10%. Aku pun tak kira sangat lah. Dia lebih berjimat cermat. Kan? Dia ni minta duit kat bapak, bapak bagi duit. Bapak telefon dia ni. Bapak nakkan support date ni, duit ada lagi tak? Ke dah habis? Duit ada lagi bapak. Bagus. Dia ni berjimat cermat. Maknanya kalau kita nak bandingkan dua biji motor yang ni, A ni, type R ni, type R dengan ni standard. Starting motor type R ni keluar dulu. Dia keluar dulu. Kalau race kilo, race lungguk, bayar RM50 sebiji motor, RM10 penganjur ambil. Sekarang bukan macam tu kan. Dengan yang standard ni, 200 meter ke 300 meter pertama, Honda Louis adalah type R. Sebab dia tamak, dia pakai habis. Cepat dia pakai, kau-kau punya dia pakai. Standard ni dia lambat. Tapi top speed, insya-Allah dia akan sampai. Nak bandingkan yang ni dah enjin dah overrest dah. Pum, tak sampai finishing, dia pecah. Yang ni dah lambat kelas setting. Lambat gila. Panjang gila nafas dia. Nah ni pendek-pendek yang R yang habis dah. Ni kata, yang ni kita boleh tukar sprocket kecil sang. Betul boleh tukar sprocket kecil. Tapi kalau daya daripada headblock sendiri memudahkan cepatnya daya tu habis, cara keluar dia pun tetap tak sama. Sebab auto One Class ni jangan rajin-rajin tukar sangat. Waktu bila kita nak tukar tau? Waktu motor kita sprocket dah kecil dah. Contoh enjin tu dah kuat sangat dah. Sprocket dah kecil ROB, Aspire pakai sprocket 17, 21. Contoh, 17 dah 21 dah. Nak kecil mana lagi? Takkan nak pakai 17, 18. Waktu tu tukar auto class yang ratio lebih rendah daripada yang standard. Kalau contoh ni standard 3.04, cari yang ratio 2.8 ke 2.7 ke automatic. Sprocket tak kecil sangat dah. Tapi daya nafas tu dia tetap panjang. Kita nak daya tu panjang dan bertenaga. Acap kali aku sebut benda ni kan, panjang dan bertenaga. Jangan motor standard pekak lepas tengok video sang sang cakap nafas lagi panjang-panjang, tukar beli kat kedai. Kira ratio asal contoh 3.0, cari yang ratio 2.5. Jahanam terus motor. Kalau sprocket standard tu 1436 ataupun 38, kena tukar pakai 13 kot. 1340 kot silap. Sebab sini terlampau rendah, tak padan dengan kekuatan enjin. Tak padan. Selalunya orang yang tukar primary ni semua ni, dia lebih yang bermain 201. Dia nak daya tukar cepat terus. Tu yang joki muka biru-biru, seping daya menyengit-nyengit. Kan? Dah lah daya enjin sendiri kuat. Enjin daripada 100cc tukar ke 200cc, 250cc. Dah kuat dah dekat situ. Dari segi cc pun kita kata wow, amazing. Dah memang kita confirm kuat enjin ni. Pemain pun tukar lagi primary secondary. Kan? Bagi hantam yang pendek-pendek. Rider tu sampai game 4 spin, tak kena kat situ, tak kena. Tenaga tu ada, tapi tak boleh keluar habis. Shoot tak cantik. Jadi waktu tu kena rendahkan ratio. Sebab daya kita sendiri dah kuat. Macam sprocket lah. Sebab apa kita kecilkan sprocket? Sebab motor kita memang kuat. Masalah sekarang sebab apa kau tukar sprocket kecil-kecil? Saya dah buka set mirror bang. Jam. Ini semua standard. Tak kena kat situ. Situ kat tak kena. So, cara kerja auto class sama dengan cara kerja sprocket. Cara kira pun sama. Cara kerja dia semua sama. Semua sama lah senang kata. Tapi efek dia lebih kuat daripada sprocket. Dan modal dia lagi larat daripada sprocket. Tukar sprocket, kau just beli sprocket tukar pasang macam tu je. Upah berapa duit dia. Kalau orang beli sprocket kat Shopee ke apa, nak pasang tak ada spanner, tak reti kan. Tak apalah hantar bengkel, bayarlah upah RM5 ke RM10 kan. Jangan bayar RM1, empuk pun kau orang. Bayar RM1 pula kan. Pergi hantar tukar sprocket. Tak ngam abang, okay, tukar balik. Berapa ringgit je modal. Tapi kalau yang ni, makan modal tu. Sebab belah kelas kita kena buka. Bila belah kelas kena buka, minyak hitam tukar terus. Tapi tak tahulah kalau kau jenis jimat, minyak hitam tapis. Pakai balik, wallahualam. Kena buka-buka gasket kelas tu terkoyak. Ni tukar baru. Ni modal dia tak semurah kalau kita nak tukar sprocket. Jadi sebelum nak tukar ni, kau main sprocket dulu. Kalau sprocket dah pening baru tukar ni. Sama macam gearbox. Sebelum nak pening tukar gearbox, main sprocket dulu. Kalau sampai sprocket dah pening baru tukar gearbox, tu baru tukar ni. Tapi kena faham, daya paling kuat sekali berubah adalah auto One Class. Sebab dia yang pertama-tama sekali mendapat hasil tenaga daripada lejang kuasa. Dia akan bedak-bedak tenaga tu dekat adik-beradik yang lain lah. Kan? Right, so macam mana pula kalau ni senang kan? Lagi tinggi ratio, lagi cepat daya acceleration tu. Shoot lagi kuat. Pituk speed gantung. So speed mengerang. Jenuh main sprocket kecil-kecil. Kan? Macam mana pula kalau
primary dengan secondary dia nombor lain-lain, tetapi ratio sama, kan? Soalan ni banyak orang tanya aku berkenaan Spocket. Waktu aku buat video Spocket tu, macam banyak orang komen tak lengkap dah. Tapi sebenarnya aku beritahu terus terang je, kau buatlah video macam mana, ada director macam mana pun, tetap tak akan perfect video tu. Tetap akan ada benda yang kita miss. Sebab aku tak kali buat video seminggu tu, orang komen macam, alamak, tak complete lagi video aku. Semua video aku macam tu. Kita cuba, macam cakap, orang tengok drama sekali pun, habis drama 20 episod tu pun makcik-makcik bincang, patut dia kena macam ni ending. Memang takkan dapat complete lah. Right, so patah balik sini ya. Macam mana kalau gigi ratio, gigi auto dengan kelas tak sama tapi ratio sama? Dia sama macam Spocket lah, kan? Contoh kita kata yang depan tu 12, belakang 36. So apa yang sama? Depan naik 1, belakang naik 3, kan? Sini 13, sini 39. Sini 14, sini 42. Sini 15, sini 45. Keempat-empat ratio ni sama. Sekejap aku kira. Tapi confirm sama. Sebab kalau sini naik semata, sini naik 3 mata, dia akan sama macam ni. Dia memang macam tu ralat dia. So kalau kita kira 36 bahagi 12. Ni ratio dia 3. 39 bahagi 13 pun 3. Betul lah tu. Naik sama tu. 42 bahagi 14 pun 3. 15 bahagi 45 bahagi 15 pun 3. Nampak? Keempat-empat ni nombor gigi dia tak sama, bilangan gigi dia tak sama. Tetapi nilai ratio dah sama. Ratio sama. Tapi fizikal dia tak sama lah, kan? Tu tulis sini fizikal je lah. Fizikal dia tak sama, nampak? Sini 12, 13, 14, 15. Ni 36, 39, 42, 45 tak sama. Tapi ratio sama kan? Adakah sama respon motor tu? Jawab, 1, 2, 3. Lambat. Ratio dia, walaupun ratio sama, fizikal tak sama, hasil dia tetap tak sama. Tetap tak sama. Sebab first kali kita dah faham yang ni yang nak dapat power lu. Baru pergi bedak belakang ni, betul? So kalau sini kita kata 12 orang, 13 orang, 14 orang, 15 orang, adakah hasil dia akan sama kalau nak kata ratio sama? Tak akan sama daya dia. Kalau macam contoh kita kata Spocket, ataupun kita sembang tentang auto dengan kelas lah. Berat kita tengah sembang primary dengan secondary ni punya ratio, kan? Orang convert je percakapan aku ni dekat Spocket, pemahaman sama, insyaAllah. Alright. Dia akan jadi macam ni tau. 12 dengan 13 ni kalau kita nak compare, yang depan 12 dengan 13, apa beza dia? 12 ni lagi cepat habis, yang ni lagi lambat. Kalau kita kata starting motor tu, 12 ni lagi keluar cepat daripada 13. Kalau tenaga yang sama, jangan sembang, 13 ni je lagi kuat sang, dia lagi ke depan, jangan sembang macam tu. Bila kita nak buat contoh, kita kena ada benda yang sama. So dekat sini samanya adalah tenaga. Tenaga sama, cuma beza ratio. So 12 ni lebih cepat keluar daripada 13. Sama macam Spocket. Kalau kita turun Spocket depan semata, cepat gila keluar. Betul? Kalau kita naik semata, lagi lambat. Sama juga dengan 14, 15. Kalau 14 ni nak compare dengan 15, 14 ni lebih cepat daripada 15. Sama kalau nak compare 12 dengan 15. 12 ni lebih cepat, 15 ni lebih lambat. Dia tetap jadi macam tu walaupun nilai ratio yang sama. Alhamdulillah menjawab soalan yang orang Spocket. Orang selalu tanya aku kan, cakap kita tengok depan. Kenapa tengok depan sang? Ratio sama. Bahasa paling mudah je lah, walaupun nampak kasar. Aku kalau sampai orang tu susah sangat apa, aku bagi contoh mudah. Budak umur 5 tahun dengan budak umur, bukan budak, dengan bapak budak umur 35 tahun. Pelempang hang. Anak yang mana pelempang hang? Yang 5 tahun ke 35 tahun? Mesti yang 5 tahun. Sebab apa? 5 tahun tenaga tak kuat, 35 tenaga kuat. Kenapa hang kata tak mau yang 35? Sedangkan penampak guna sebelah tangan, 5 jari juga. Sebab daya sama macam ni. Daya tarik dia tak sama. 12 daya tarik lebih kuat daripada 15. Sama macam ni, budak 5 tahun dengan 35 tahun. 5 tahun punya penampak hang ala-ala comelnya. Budak 5 tahun tampak ala comelnya. Bapak budak 35 tahun tampak hang jadi apa? See you in the court. Kat situ perbezaan dia. Kan? Sedangkan tampak sama sebelah tangan juga. Tu beza dia lah berkenaan ratio ni. Kan? So dekat sini lah yang perbezaan dia. Dia ada gigi. Bila dia ada gigi, automatik dia ada ratio. Kan? Orang tahu, habis yang skuter sang, ada orang kata, skuter sang tak ada gigi. Kan? Skuter tak ada gigi Spocket. Kan? Dia ada gigi gearbox je. Dia ada gigi Spocket, dia ada belting. Samalah. Dia ada saiz ni. Saiz puli. Saiz puli tu pun mempengaruhi sama macam Spocket. Sama juga motor Superbike yang jenis pakai drive shaft terus.
Kat dry shaft ni ada apa? Bukan ada gigi ke? Gigi tu pun mempengaruhi, sama macam ratio. Sama je, bolak-balik dia sama. Dia mesti ada ratio. Kalau tak, tenaga tu keluar satu shoot je. Kan? Dia akan jadi macam tu lah. Right? So, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Korang apa faham yang mana bahasa mudah dia, semakin tinggi ratio primary secondary kita, semakin cepat daya acceleration motor kita, dan semakin cepat habis. Bila cepat dapat, cepat habis. Macam dapat duit ya. Hang cepat dapat, hang seorang yang boros, hang ratio tinggi, habis duit hang cepat. Dan bandingkan orang yang dapat nilai yang sama, tetapi dia seorang yang pandai berjimat cermat, lambatlah habis duit dia. So kita guna bahasa kampung, bahasa mudah faham kan? Bahasa mudah faham. Aku pakai sebut auto dan clutch. Auto dan clutch. Aku tak suka sebut bahasa engineer. Macam kes video itu hari, aku buat video apa? Pasal crankshaft tu. Aku tulis crankshaft. Aku tak tulis crankshaft. Kenapa aku tak tulis crankshaft? Kena faham tujuan aku buat video untuk orang faham. Orang yang tak tahu dapat tahu, orang yang dah tahu lebih tahu, supaya tak ada yang buat kepala tahu. Jadi kalau aku sebut bahasa crankshaft, setengah orang, setengah tempat tak selalu guna bahasa tu. Kita bukanlah lepasan giat marah. Kalau yang nak tahu belajar giat marah kan, dia guna bahasa baku, bahasa buku, bahasa engineer. Istilah-istilah engineer dia pakai kan. Jadi aku guna bahasa normal, bahasa harian. Semua sebut crankshaft. Mana sebut bang, crankshaft ada tak? J4 tak ada. Majority crankshaft. Sebut crankshaft je semua. Tapi aku agak terkilan bila ada yang message personal, komen, siap call. Sang, kenapa kau sebut crankshaft sang? Kenapa tak tulis crankshaft? Kenapa tak ajar dengan cara yang betul? Menggunakan istilah yang betul. Memang aku tak nafikan bila kita buat video macam ni, aku guna istilah yang kita kata istilah yang betul, istilah bahasa engineer, bahasa tu tinggi-tinggi, canggih-canggihnya bahasa. Memang orang akan nampak aku bijak. Sedangkan aku bodoh, tak bijak pun. Muka je nampak macam orang berfikir tapi tak bijak sangat pun. Memang orang akan nampak kita bijak bila kita guna istilah yang tinggi. Tetapi untuk orang yang kurang faham, dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat apa-apa manfaat pada video. Sebab, benda apa crankshaft ni? Aku tak nak macam tu. Tujuan utama aku buat video adalah untuk bagi orang tahu. Bukan untuk tunjuk orang macam aku tahu lebih. Tak, aku pun bodoh juga. Kan? Sebab tu aku guna bahasa bahasa harian. Jangan terkejut rokaan orang panggil burung. Aku tahu orang panggil burung. Okey je, tak pula aku gelak kat dia. So, aku tahu banyak yang gelak kat aku. Yang ada jumpa apa benda sang kau sebut crankshaft. Sebutlah crankshaft. Aku tahu memang banyak orang gelakkan aku. Bila aku buat video ni, banyak video aku tahu banyak orang gelak. Sebab contoh aku yang merepek-repek, orang cakap yang macam tak logik akal. Tapi dapat tak? Dapat. Tu aku cakap kat dia orang. Selalu pesan kat dia orang, hampa boleh gelak tu video aku. Aku tak ada masalah. Gelak, silakan gelak. Sebab video aku untuk enjoy-enjoy, santai-santai. Bukan nak stres-stres muka serius punya belajar, tak. Gelaklah sepuas yang kau nak gelak. Tapi berapa lama sangat kau gelak? 1 minit, 2 minit sampai tak bernafas. Kau boleh gelak lama-lama. Tapi yang penting bagiku, ilmu tu, kefahaman tu, manfaat tu dapat. Dia akan lekat dalam kepala kau sampai mati lah. Sampai mati. Yang tu lebih penting bagiku. Sebab bukan tujuan aku buat video untuk naikkan diriku, tak ada pun. Aku buat video untuk berkongsi supaya orang lebih tahu dan tak kena tipu lah. Sebab kat Facebook benda ni, bab ni banyak orang goreng, kita tengok. Kita bukan nak hantam orang, tak. Kita nak tunjuk benda betul je. Aku cakap tentang realiti je. Dan kalau orang kata mengarut lah, benda ni tak ada beza. Kopi tukar yang gigi lain, kopi rasa motor kau. Beza tak beza? Mesti ada beza. Walaupun benda ni dulu pemain dulu tak kira pun ratio. Tengok aku respect orang dulu. Dia tak kira pun ratio. Tapi dia tahu rasa beza. Daripada yang sekarang ni banyak orang kira ratio. Saya kira ratio spoket saya bang dapat 3.0. Kalau bang, kalau saya pakai 3.4. Tak pun kalau kawan saya pula kata pakai yang ni duk main kalau. Sedangkan dia tak faham. Sebab bagi aku, benda-benda apa skala video yang aku buat kat hampa, aku tak nak hampa sekadar tahu. Aku nak hampa faham apa yang aku sembang ni. Walaupun aku sembang ni banyak kona-kona bagi hampa tak stres kan. Right, so itu saja untuk video kali ni. Aku dah tunjuk cara kira, jalan kerja, sebab apa kena kira, macam mana sistem dia berlaku kan. Dia yang pertama kali dapat tenaga daripada situ. So aku harap video kali ni bermanfaat untuk apa. InsyaAllah next video aku akan buat video grain-sap tanam ladung. Orang tanya pula apa beza balut dengan tanam. So insyaAllah aku pun dah berbincang dengan kawan aku Syukri Motor. Kalau ada customer yang hantar grain-sap nak tebuk tanam grain-sap, tanam bearing, masya-Allah. Tanam grain-sap tu kan, tanam ladung ke tanam timah ke tanam apa ke apa kan, tak ada pula orang bersusuk dalam grain-sap kan. So ada customer tu minta pinjam grain-sap tu sebab memang tak mampulah untuk aku sediakan benda-benda macam tu untuk semata-mata buat video. So alhamdulillah ada kawan aku Syukri Motor tu, dia boleh bagi aku pinjam benda-benda macam tu kan. So terima kasih banyak-banyak lah kat dia juga. Right, so itu saja untuk video kali ni. Aku harap video kali ni bermanfaat untuk hampa. Sebarang percakapan aku yang ada yang terguris di hati, pedih, sentap apa, aku minta maaf. Bukan tujuan aku nak pelekeh hampa, tak pun, cuma aku nak tunjuk realiti sebenarnya. Right, so itu saja untuk video kali ni. Sebarang komen,
boleh komen, sebarang komen memanglah komen kat bawah kan. Sebarang idea untuk next video boleh komen kat bawah. InsyaAllah aku lapang, aku akan buat video tu lah. Jangan paksa-paksa pula. Aku bukan kedai mamak, kau main order je kan. Tak kenalah macam tu. Right, so itu saja untuk video kali ni. InsyaAllah jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.